Ada banyak sebenarnya poin-poin yang saya rasa boleh dijadikan contoh apa ni ataupun panduan lah. Tetapi salah satu daripada yang saya boleh ambil ialah tolak ansur lah ataupun kita panggil toleransi antara kita. Sebab kita tahu kita manusia ni Allah cipta memang berbeza. Tak ada orang yang sama. Masing-masing ada yang suka kuih tiaw goreng, ada yang suka nasi lemak, ada yang suka nasi lemak dengan sambal dengan ikan bilis, ada yang tak suka ikan bilis, ada yang suka letak kacang, ada yang tak suka letak kacang. Itu very simple thing kan. Kadang-kadang orang makan nasi lemak dengan ikan bilis dengan kacang. Oh, best. Tapi ada orang kata, ya aku tak boleh lah kalau ada kacang ni aku tak boleh. Ha, itu benda yang simple. Apatah lagi dalam benda-benda yang besar dalam kehidupan kita, pasti Allah akan bagi kita ni ada perbezaan. Sebab perbezaan itulah yang menjadi warna-warni ataupun colours itu kan. Kalau tak ada beza mungkin hitam putih jadi tak indah. Jadi bila ada perbezaan kena ada toleransi ataupun tolak ansur. Sebab bagi kami, bagi saya lah mungkin antara faktor yang mana intim boleh bertahan sehingga bila bersama lebih kurang 20 tahun, 21 tahun ini, antara value yang paling penting adalah antaranya toleransi ataupun tolak ansur tadilah. Sebab kita cuba mengenali karakteristik masing-masing. Ibarat macam suami isteri lah kan. Kita kahwin, suami dengan isteri berbeza kan. Isteri suka macam ni, suami suka macam ni. Minat pun lain-lain, suka pun lain-lain. Tapi di peringkat awal mungkin sesi sesuai kenal. Mungkin baru nak mengenali, oh isteri aku macam ni, suami aku macam ni. Tapi bila dah lama, kita mula mengetahui apa sahaja perbezaan yang ada itu supaya kita lengkapkan, supaya kita indahkan dia, kita cantikkan dia. Macam kami intim ni beza-beza. Karakter saya macam gitu, karakter Syaf macam itu, karakter Rahim pula macam tu, Syam pula macam tu. Masing-masing ada dia punya karakteristik dia sendiri, ya. Walaupun orang kata kumpulan intim tapi tak sama. Kami berbeza. Saya dengan Syah, dengan Rahim, walaupun dalam satu syarikat, tapi idea lain-lain. Kadang-kadang bercanggah pun ada. Dia kata macam ni, saya kata macam ni, kan. Kutub yang berbeza-beza, ada yang kutub utara, ada yang kutub selatan. Tapi bila kita tengok dari sudut positifnya, perbezaan yang luas antara kita itulah sebenarnya membesarkan ruang idea kita ataupun kreativiti kita. Kalau sama je macam tak ada hasil, dia lebih kurang sama je lah kan daripada dulu sampai sekarang. Kadang-kadang saya rasa idea saya macam ni, ini idea dah best gila yang saya nak luahkan tu. Tiba-tiba Syah datang, dia keluarkan idea macam ni. Saya macam tak pernah terfikir, macam ni perspektif Syah punya pemikiran ataupun Rahim punya idea. Oh, saya pandang dari sudut macam ni, dia pandang dari sudut macam ni. Jadi sudut-sudut yang berbeza tu menyebabkan kita saling ra'i-mera'i dan dia menghasilkan satu perkara yang baik. Dan tolak ansur itu menyebabkan kita dapat bertahan. Kalau kita tak bertolak ansur, aku dengan cara aku saja, aku dengan idea aku sahaja, makanya tidak akan dapat bertahan lah. Dan ego itu antara hiasan yang nak kata kalau positifnya, hiasan dalam diri manusia masing-masing ni yang boleh jadi membunuh kita, boleh menjadi menghancurkan unity perpaduan kita. Walaupun ego tu kadang-kadang ada kegunaan dia juga, kan. Tapi kalau kita salah gunakan dia akan jadi merosakkan hubungan antara kita. Suami isteri contohnya kan, ego tetap ada. Bukannya lelaki saja yang kuat ego, perempuan pun ada ego masing-masing. So how we control the level of our ego tu, kalau kita dapat kawan dengan baik, dengan cantik, sebenarnya kita boleh menunggang dia pula ego tu untuk kita gunakan dia kepada benda yang bagus lah, insyaAllah. Masya Allah.